Bab 8. Padang Pasir. Sudah menjadi tradisi seluruh keluarga besar Arab kota untuk menghantar anak mereka yang baru lahir ke padang pasir untuk disusukan dan menghabiskan sebahagian masa kanak-kanak mereka di kalangan suku Badui. Mekah juga tidak terkecuali. Memandangkan wabak sering terjadi dan kadar kematian bayi adalah tinggi. Tetapi yang mereka inginkan untuk anak mereka bukan semata-mata udara segar padang pasir. Udara segar baik untuk tubuh mereka, tetapi padang pasir juga mempunyai manfaat untuk perkembangan jiwa. Masyarakat Quraisy baru saja menjalani cara hidup menetap di satu tempat. Sebelum Qusay memerintahkan mereka untuk membina tempat tinggal di sekitar Kaabah, mereka boleh dikatakan hidup berpindah randah. Barangkali hidup secara menetap tidak terhindarkan, tetapi ia berbahaya. Cara hidup nenek moyang mereka lebih mulia, yakni kehidupan penghuni khemah yang sering berpindah randah. Kemudian, kemuliaan dan kebebasan tidak dapat dipisahkan, dan orang Badawi adalah bebas. Di padang pasir, manusia sedar bahawa dirinya adalah penguasa kepada ruang, dan dari sudut tertentu, penguasaan itu membebaskan dirinya daripada ikatan masa. Dengan membongkar khemah, dia menanggalkan hari-hari kelmarin, dan hari esok tidak begitu menggusarkan jika tempat peristiwa akan terjadi belum dicapai dan waktunya belum menjelang. Sedangkan penduduk kota adalah banduan. Mereka menetap di tempat yang sama. Kelmarin, hari ini, esok, dan menjadi sasaran masa pemusnah segala. Kota adalah tempat berlakunya kebobrokan. Kemalasan dan kealpaan mengintai dari balik bayang-bayang tembok kota, menanti detik untuk merenggut kepekaan dan kewaspadaan manusia. Segala-galanya merosot di sana, bahkan bahasa, salah satu milik manusia yang paling berharga. Hanya segelintir orang Arab yang celik huruf, tetapi keindahan berbahasa adalah nilai yang didambakan oleh semua ibu bapa Arab untuk anak-anak mereka. Kelebihan seseorang sebahagian besarnya dinilai oleh kefasihannya, dan puncak kefasihan adalah puisi. Mempunyai penyair hebat dalam keluarga memang sesuatu yang membanggakan, dan para penyair terbaik hampir semuanya berasal daripada suku kaum padang pasir. Kerana di padang pasir, bahasa yang dituturkan begitu dekat dengan puisi. Oleh itu, ikatan dengan padang pasir perlu diperbaharui dalam setiap generasi. Udara segar untuk dada, kemurnian bahasa Arab untuk lidah, kebebasan untuk jiwa. Dan kebanyakan anak Quraisy dipelihara selama 8 tahun di padang pasir supaya ia dapat memberi kesan yang berpanjangan kepada mereka, meskipun hal itu boleh dicapai dalam tempoh lebih singkat. Beberapa suku kaum memiliki reputasi yang baik untuk menyusu dan mengasuh kanak-kanak. Di antaranya adalah Bani Sa'ad bin Bakr, cabang terpencil Puak Hawazin, yang wilayahnya terletak di tenggara Mekah. Aminah mahu menyerahkan bayinya untuk diasuh oleh wanita daripada suku kaum ini. Mereka datang secara berkala kepada kaum Quraisy untuk menawarkan khidmat asuhan, dan sebahagian mereka dijangka akan datang tidak lama lagi. Perjalanan mereka ke Mekah pada kali ini digambarkan selepas beberapa tahun oleh salah seorang daripada mereka, iaitu Halimah binti Abu Zu'aib, yang ditemani oleh suaminya, Harith, dan anak mereka yang baru lahir dan disusuinya sendiri. Tahun itu kemarau panjang, katanya, dan kami tidak mempunyai apa-apa lagi. Aku bertolak menaiki keldai betina kelabu milikku, dan kami juga membawa seekor unta betina tua yang tidak lagi mampu menghasilkan walaupun setitis susu. Kami terjaga sepanjang malam oleh tangisan anak kami yang kelaparan, kerana susuku tidak cukup untuk memberinya makan, dan keldaiku itu sangat lemah dan kurus kering, sehingga aku selalu membuatkan ahli rombongan yang lain menunggu. Dia juga menceritakan bagaimana mereka meneruskan perjalanan tanpa mengharapkan apa-apa kecuali hujan, supaya unta dan keldai
dapat meragut rumput sehingga puting susu mereka membengkak sedikit. Namun, sehingga mereka sampai di Mekah, tidak ada setitik hujan pun turun. Sebaik sampai di sana, mereka mula mencari anak susuan, dan Aminah pun menawarkan anaknya kepada seorang demi seorang, sehingga akhirnya dia telah mencuba mereka semuanya, dan kesemua mereka menolak. Itu kerana kami mahu menanam budi kepada ayah si bayi, anak yatim. Apa yang mampu mereka lakukan untuk kita? Begitulah kata orang kami, jelas Halimah. Hal ini bukan memberi erti yang mereka mengharapkan bayaran langsung daripada khidmat yang ditawarkan, kerana perbuatan mengambil upah menyusui bayi adalah sesuatu yang mengaibkan bagi seseorang wanita. Sebaliknya, balasan yang mereka harapkan mencakupi hal yang lebih luas dan tidak semestinya secara langsung dan segera. Amalan saling berbuat baik dan berbudi antara penghuni kota dan puak Badawi adalah sesuatu yang tabi'i, kerana kedua-dua pihak memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Puak Badawi mampu menawarkan cara hidup kuno, cara hidup Habil yang dikurniakan Tuhan kepada mereka. Manakala anak-anak Qabil, kerana Qabil adalah manusia pertama yang membina penempatan tetap, memiliki harta dan kuasa. Kelebihan yang diinginkan puak Badawi ialah untuk membina hubungan yang berpanjangan dengan salah satu daripada keluarga besar di kota. Ibu angkat mendapat anak baru yang akan menganggapnya sebagai ibu kedua dan merasakan kewajipan untuk berbakti kepadanya sepanjang hayatnya. Dia juga akan merasakan dirinya sebagai saudara kepada anak-anak kandung ibu angkatnya. Hubungan itu bukan secara permukaan sahaja. Orang Arab berpendapat payudara adalah salah satu saluran keturunan, dan bahawa seseorang bayi turut menghisap nilai-nilai baik daripada perempuan yang menyusuinya. Tetapi hanya sedikit atau langsung tiada apa-apa yang dapat diharapkan daripada seseorang anak angkat sehinggalah dia dewasa. Maka sementara itu, ayahnya yang biasanya dapat diharapkan untuk memenuhi kewajipan bagi pihak anaknya. Mereka tidak boleh mengharapkan datuk kepada bayi untuk melaksanakan kewajipan itu, kerana jarak pertalian yang jauh antara seorang datuk dan cucu. Dalam kes ini mereka sedar Abdul Muttalib adalah seorang lelaki tua yang tidak akan hidup cukup lama lagi. Apabila beliau meninggal dunia, anak-anaknya, bukan cucunya, yang akan menjadi pewarisnya. Aminah pula seorang yang miskin, manakala si bayi itu sendiri, ayahnya mati terlalu muda sehingga tidak sempat mengumpul kekayaan. Dia meninggalkan kepada puteranya tidak lebih daripada 5 ekor unta, sekawan kecil biri-biri dan kambing, dan seorang hamba perempuan. Putera kepada Abdullah itu sememangnya lahir dalam sebuah keluarga hebat, tetapi dia adalah bayi paling miskin di kalangan bayi yang ditawarkan kepada para calon pengasuh pada tahun itu. Di pihak keluarga bayi pula, mereka tidak mengharapkan keluarga pengasuh yang kaya, tetapi mereka tidak pula mahukan keluarga yang terlalu miskin. Pada tahun itu, ternyata Halimah dan suaminya adalah pasangan yang paling miskin berbanding teman-teman mereka yang lain. Setiap kali Halimah diletakkan bersama perempuan lain sebagai pilihan, saingannya yang dipilih, sehingga kan tidak berapa lama kemudian setiap perempuan Bani Sa'ad berjaya mendapat anak susuan kecuali Halimah. Pengasuh termiskin belum memperoleh anak susuan, manakala anak susuan termiskin belum mendapat pengasuh. Ketika kami memutuskan untuk meninggalkan Mekah, kata Halimah, aku memberitahu suamiku, aku tidak suka untuk pulang bersama teman-temanku tanpa mengambil bayi untuk disusukan. Aku akan pergi kepada anak yatim itu dan mengambilnya. Terpulanglah kepada kamu, katanya. Mungkin Tuhan akan memberkati kita melalui anak itu. Maka aku pun pergi mengambilnya tanpa sebarang alasan selain kerana aku tidak mendapat anak susuan selainnya. Aku membawanya kembali ke tempat tunggangan kami di Tambat
Dan tidak lama setelah berada di dalam pangkuanku, tiba-tiba payudaraku dipenuhi susu. Dia menyusu sehingga kenyang, dan begitu juga saudara angkatnya. Kemudian mereka berdua tidur, dan suamiku pergi mendekati unta betina tua milik kami, dan kantung susunya penuh. Dia pun memerah susunya serta meminumnya, dan aku turut minum bersamanya, sehingga kami berdua tidak larat lagi untuk minum, dan lapar kami hilang. Kami menghabiskan malam yang terbaik, dan pada waktu pagi suamiku berkata kepadaku, "Demi Tuhan, Halimah, kamu telah mengambil makhluk yang diberkati." "Begitulah harapku," balasku. Kemudian kami berangkat, dan aku menunggang keledaiku dan membawa si bayi bersamaku. Keledaiku berjalan laju mendahului seluruh rombongan. Tiada seekor pun keledai mereka yang lain mampu menyaingi langkahnya. "Celaka kamu," kata mereka kepadaku. "Tunggu kami. Bukankah ini keledai yang sama yang kamu tunggang sewaktu datang?" "Ya, demi Tuhan, ia memang keledai yang sama," sahutku. "Ada keajaiban yang telah berlaku padanya," kata mereka. Kami sampai di perkhemahan kami dalam wilayah Bani Sa'ad. Aku tidak mengenal tempat lain di atas muka bumi Tuhan ini yang lebih tandus dari kawasan ini. Tetapi setelah kami membawa si bayi untuk tinggal bersama kami, ternakanku setiap malam pulang kepadaku dalam keadaan kenyang dan dipenuhi susu. Kami memerah susunya dan meminumnya, sedangkan ternakan orang lain tidak mempunyai susu walau setitik. Hingga kan para jiran kami berkata kepada pengembala mereka, "Keluarlah kamu, bawalah ternakan ke tempat ternakan yang meragut," maksudnya pengembalaku. Meskipun demikian, ternakan mereka tetap pulang dalam keadaan lapar dan tanpa susu, sementara ternakanku pulang kekenyangan dengan susu yang banyak. Dan kurniaan Tuhan ini tidak putus-putus kepada kami, sehingga bayi itu berusia 2 tahun. Pada usia itu, aku menghentikan penyusuannya. Dia membesar dengan baik, lanjutnya, dan tidak ada budak lelaki lain yang dapat menyaingi perkembangannya. Pada waktu dia mencapai usia 2 tahun, dia membesar menjadi anak yang bagus, dan kami membawanya kembali kepada ibunya. Walaupun kami sangat mengharapkan agar dia terus tinggal bersama kami kerana keberkatan yang dibawanya kepada kami. Jadi aku pun berkata kepada ibunya, "Biarlah anak kecilku tinggal bersama kami lagi, sehingga dia membesar dengan lebih kuat, kerana aku bimbang dia akan mudah diserang wabak yang melanda Mekah." Dan kami terus memujuknya sehingga dia bersetuju menyerahkan anaknya sekali lagi di bawah jagaan kami, dan kami pun membawanya pulang ke rumah kami. Suatu hari, selepas beberapa bulan kami kembali, ketika dia dan saudaranya bersama beberapa anak biri-biri kami di belakang khemah kami, saudaranya itu berlari mendatangi kami dan berkata, "Saudaraku si Quraisy, 2 lelaki berjubah putih telah mengambilnya, membaringkannya, membelah dadanya, dan mereka memasukkan tangan mereka ke dalamnya." Lantas aku dan ayahnya pergi kepadanya, dan kami dapati dia sedang berdiri, tetapi wajahnya pucat lesi. Kami menariknya kepada kami dan berkata, "Apa yang terjadi padamu, wahai anakku?" Dia berkata, "2 lelaki berpakaian putih datang kepadaku, membaringkanku dan membelah dadaku untuk mencari sesuatu yang aku sendiri tidak tahu apa perkaranya." Halimah dan suaminya Harith melihat ke sana sini, tetapi tidak ada tanda-tanda lelaki yang disebutkan itu. Juga tidak ada darah atau sebarang luka untuk membuktikan kata-kata kedua-dua anak itu. Setelah ditanya bertubi-tubi sekalipun, mereka tetap tidak mengubah sedikit pun cerita mereka. Tapi tiada pula kesan parut pada dada anak angkat mereka itu, atau sebarang kecacatan pada tubuh kecilnya yang sempurna. Satu-satunya tanda luar biasa yang ada ialah yang terletak di tengah-tengah belakangnya, di antara kedua bahunya, tanda bujur yang kecil tetapi jelas, dan isinya timbul sedikit seperti bonjol kesan bekam. Tetapi tanda itu telah ada sejak kelahirannya. Beberapa tahun kelak,
Rasul sallallahu alaihi wasallam menggambarkan peristiwa itu dengan lebih jelas dan lengkap. Ada dua lelaki datang kepadaku berpakaian putih dengan bejana emas dipenuhi salji. Kemudian mereka membaringkanku, membelah dadaku, mengeluarkan hatiku dan membuang segumpal darah hitam dari dalamnya. Kemudian mereka mencuci hatiku dengan salji. Baginda juga berkata, syaitan menyentuh setiap anak Adam pada hari ibunya melahirkannya kecuali Maryam dan putranya.